Saya rasa kita start lah. Dah 2 minit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Diharap semua sihat sejahtera. Jadi malam ni saya akan present tentang apa yang Kezara lakukan berkaitan dengan fingerprint profiling. So sedikit sebanyak saya akan terangkan secara high level apakah yang dilakukan oleh Kezara sekarang ni, dan terus kita akan menjurus kepada fingerprint profiling sebab ini berkaitan dengan program yang kita akan organize nanti untuk training 2024, 25, 26, 27 ni. Ada di antara klien kita yang nak tahu tentang apa dia sebenarnya fingerprint profiling ni. Mungkin ada yang belum pernah dengar, belum pernah experience lagi, jadi nak tahu sebelum mereka boleh commit untuk datang training lah. Okay, so jadi sebab tu kita mengambil keputusan untuk kita berkongsi malam ni tentang sedikit tentang Kezara dan juga apa yang kita lakukan. Okay, jadi sedikit latar belakang saya. Saya Dr. Muhammad Sabri, lebih pada 25 tahun berpengalaman dalam preventive healthcare. Last kerja saya baru pencet dari Petronas Januari tahun lepas, dan selepas pencet dari Petronas tu terus saya set up Kezara kerana ingin melakukan sesuatu yang berlainan dari apa yang saya tentukan sebelum ni, iaitu menjadi corporate health advisor ataupun occupational health advisor kepada local and international company dan memandangkan banyak lagi yang kita boleh lakukan untuk preventif lah, untuk kita mencegah dari berlakunya sesuatu penyakit kronik seperti kencemaran darah tinggi, sakit jantung, stroke dan lain-lain ataupun kanser. Juga kita boleh melakukan sesuatu untuk generasi akan datang. Jadi apa yang sebenarnya mencetuskan saya untuk fokus kepada genomic medicine ni, sebab semasa dalam Shell selama 6 tahun sehinggalah saya jadi country health manager 2017, lepas tu bersama dengan Petronas sebagai company ataupun corporate health advisor ni, kita sentiasa melihat kes chronic illness sentiasa meningkat, kematian berlaku di peringkat umur yang awal, dan kita lihat kes-kes chronic illness pun terjadi pada peringkat umur yang muda, seperti sakit jantung terjadi pada umur yang muda, 20-an 30-an dah terjadi kanser juga. Jadi dan juga medical expenses meningkat untuk company. Jadi pada masa itulah kita among the doctors ni kita berbincang sama sendiri, what else can we do better in preventing chronic illness. So jadi itulah menjadi titik tolaknya saya mencari apakah sebenarnya yang dilakukan di developed country, dan saya jumpa tentang DNA profiling. Dan genomic medicine ni telah menjadi satu kata approach dalam personalized healthcare ataupun personalized medicine ataupun precision medicine. Dan sebab itulah saya terus sambung buat postgraduate diploma in genomic medicine untuk faham lagi apa yang kita boleh lakukan di Malaysia. So jadi di Malaysia ni kita boleh katakan 20-25 tahun terbelakang berbanding dengan developed country. Jadi sebab itulah saya mengambil inisiatif ni, walaupun tak pencen, saya rasa this is something yang we can do, we can help the community dalam melakukan sesuatu dengan menggunakan DNA profiling untuk kenal pasti
Dia bermula dengan adult untuk mengenal pasti risiko ataupun genetic condition yang berkaitan dengan penyakit-penyakit kronik supaya kita boleh bantu uh, klien kita untuk mencegah daripada terjadinya sesuatu penyakit kronik ataupun untuk mencapai healthy longevity, mencapai umur tua tanpa penyakit. Jadi bersama-sama dengan kita malam ni kita ada Dr. Hajar, kita ada Dr. Ros, kita ada juga uh, Dr. Elina dan juga Dr. Hisham yang memang fokus kepada preventive healthcare. Dan inilah yang menjadi titik tolaknya kita membuat partnership antara Kezera dengan doktor-doktor yang fokus kepada intervention. Dan dalam masa yang sama, saya mencari lagi apa yang bila mengkaji tentang DNA profiling ni, saya jumpa tentang DNA child, DNA profiling for child untuk talent, EQ, IQ, personality. Dan saya jumpa dengan teknologi partner yang sekarang ni di Singapura, dan kita berbincang dan kita melihat ini adalah satu peluang untuk kita membantu komuniti kita, terutama orang-orang Melayu kita kan, kerana company this is a Chinese company, dah lebih kurang 5 tahun dah established di Malaysia, tetapi 90% of dia punya klien are Chinese parents untuk fokus kepada enhancement of child inborn potential, dan juga untuk kenal pasti uh, uh, apakah challenges yang boleh dihadapi oleh anak-anak ini nanti kemudian hari, supaya kita boleh address early. So jadi pada itulah saya mengambil peluang ni untuk bekerjasama dengan company ini, dan kita lakukan MOU dan MOA, dan sekarang ni untuk anak-anak ni kita ambil buccal swab untuk kita hantar ke Singapura untuk kita dapat results. Okay. Jadi inilah yang menjadikan titik tolak kita Kezera ni dalam membantu masyarakat dengan aspiration kita adalah untuk kita provide the most affordable predictive tools supaya kita boleh mencegah daripada kita merawat, ataupun kita boleh cegah daripada kita memperbaiki. Bila dah anak-anak ni ada masalah di peringkat adolescent, jadi barulah mak ayah tertanya-tanya kenapa jadi macam tu. Jadi sebenarnya ada berbagai dah banyak kes yang saya review, dan kita cuba kenal pasti apa dia root cause supaya kita boleh bantu parents. Lebih-lebih lagi kalau parents ini untuk nak lakukan di peringkat awal, sebenarnya peringkat muda lebih baik untuk kita kenal pasti talent anak-anak dan juga challenges yang mereka boleh hadapi kemudian hari. Dan kita sediakan end-to-end solution untuk prevent chronic illness, promote longevity, dan juga untuk enhance personalized childhood development dan education. So kita fokus kepada dua, kepada adult dan juga kepada anak-anak. Jadi apa yang kita ada di Kezera ni sebenarnya bukan saja kita provide the tools untuk anak-anak kita kenal pasti dia punya strength ataupun inborn potentials, dan untuk kita kenal pasti apa dia punya challenges, tetapi kita juga menyediakan parental guidance. Kita ada develop parental guidance sekarang ni alhamdulillah dalam peringkat pembinaan web apps untuk parents subscribe nanti. Jadi di antara parents yang dah buat DNA profiling tu, kita hanya bagi manual dahulu, guide secara manual untuk mereka gunakan. Tetapi bila dah kita siap web apps tu nanti, kita akan share dengan parents, dan sesiapa yang membuat DNA profiling untuk child, mereka akan dapat setahun free untuk access parental guidance ini. Okey, saya cuma nak ingatkan pada partisipan ni, kalau ada apa-apa soalan yang berkaitan dengan apa yang kita bincang malam ni, boleh
tulis dalam chat tu dan kita akan address the question later lah. Alright. Jadi kita ada pakar educational psychiatrist bersama dengan kita, Dr. Nozila, dan kita ada clinical psychologist iaitu Miss Punita, dan kita kerjasama dengan Show Me Edway Berhad, iaitu sekolah preschool, primary school, secondary school. Sekarang ni Show Me akan membawa syllabus ataupun educational system modules daripada Finland sebagai satu jalan untuk kita membantu generasi yang akan datang, kerana educational system Finland is the best educational system in the world, kerana mereka fokus kepada creating experience at early age through playing, dan apabila masuk sekolah rendah dia satu dah masuk lab memasak, lab menjahit, lab menukang, apa saja lab yang membentuk skills seseorang itu daripada peringkat sekolah rendah. Bukan di peringkat menengah bila dah SPM, dah fail akademik, dah tak boleh pergi akademik, baru dah nak cari Giat Mara, IKM, vocational apa semua, it's a bit too late for the child. So kita nak develop dari peringkat awal. Jadi di samping kita mengadakan parental guidance, kita juga menyediakan preschool, primary school yang menggunakan Finnish inspired modules. Alright. Dan okey, kenapa kanak-kanak ni sangat penting untuk kita kenal pasti di peringkat awal? Okay, saya nak kongsikan sikit. Apabila saya study tentang DNA profiling dan epigenetics, saya dapati yang sebenarnya apa yang kita faham dahulu tentang kenapa ibu yang mengandung kena dijaga makanan dia, kena dijaga mental health dia, kena dijaga exposure dia, jangan terdedah kepada sesuatu yang menyebabkan stres, yang menyebabkan dia terekspos kepada toxic chemicals, kerana kita nak elakkan supaya bukan saja nak pastikan ibu tu sihat, tetapi kita nak pastikan anak dalam kandungan itu boleh membesar dalam keadaan yang sangat-sangat sihat dan tidak ada terancam kehidupannya di dalam kandungan. Kalau kita tengok dari segi agama pun ada hadis yang menitik beratkan dari segi kenapa kena jaga hubungan suami isteri, hubungan keluarga, pemakanan kena dijaga betul-betul, sebab kita nak pastikan anak yang keluar ni hasil dari genes kita, dari keturunan kita ni lahir keturunan yang baik-baik, yang sihat. Kenapa ianya sangat penting? Berdasarkan kepada studi yang dibuat oleh Harvard University in Center of Developing Child, mereka mengatakan yang experience at early stage of the child, even semasa dalam kandungan, akan meninggalkan biological memory dalam bentuk gene expression. Dan epigenetic changes ni, gene expression ni dipanggil epigenetic changes yang berlaku dalam genetik dalam diri seseorang anak tu akan menjadikan dia sebagai satu signature yang tidak akan dilupai dan akan kekal sampai dia besar. Jadi banyak kes-kes study saya tak dapatlah nak terangkan hari ini, tapi dalam training kita akan terangkan bagaimana impaknya bila terjadinya sesuatu stres, prematernal stres akan memberi kesan kepada otak anak-anak itu, akan memberi kesan kepada fingerprint anak-anak itu, dan juga bila mereka lahir kemudian mereka akan mendapat impact dari segi future learning capacity dan behavior. Persoalannya kenapa kes-kes special need child, kes ADHD, kes autism sekarang semakin meningkat? Kita tak tahu kenapa.
tetapi kemungkinan disebabkan oleh epigenetic changes yang berlaku di dalam kandungan ibu semasa mengandung. Mungkin terdedah kepada overprocessed food yang mengandungi terlalu banyak kimia, ataupun terdedah kepada toxic metal yang sekarang ni contaminated dalam, for example, pesticide, kita ada contaminated dalam sayuran, dan contamination dalam makanan, contamination, environmental exposure pun ada contamination. Jadi di amalgam yang ada dalam gigi kita pun, mercury pun boleh menjadi toxic metal kepada anak-anak dalam kandungan. Ini dah establish study mengatakan mercury dalam amalgam itu boleh memberi kesan kepada anak dalam kandungan. Uh, uh, begitu juga perkara-perkara yang lain yang mungkin terdedah kepada ibu juga terdedah kepada anak. Pendedahan kepada tempat kerja, for example, ibu-ibu yang mungkin terdedah kepada kimia yang contohnya lead ataupun benzin boleh memberi kesan kepada anak. Dan sebab itulah sangat-sangat penting supportive relationship and rich learning experience. Ini sangat-sangat penting untuk create positive signature dalam bayi dalam kandungan. Kalau ikut banyak studi yang telah menceritakan tentang anak-anak ni bila mereka dalam kandungan dan juga bila mereka dilahirkan, early experience boleh menyebabkan bertukarnya gene, tindak balas gene dalam kandungan, tindak balas genetik dalam kandungan yang menyebabkan efek long term pada seseorang itu. Anak-anak yang pergi sekolah dalam keadaan stres di peringkat awal, di peringkat sekolah rendah, kalau sekarang ni preschool yang kita sentiasa kadang-kadang ibu bapa ini terlalu memaksa anak supaya anak ni dah pandai belajar, dia pandai baca di peringkat awal. Saya ada jumpa ibu peringkat umur 4 tahun dah nak suruh anak pandai membaca. Ini semua akan menyebabkan stres dalam anak-anak. Sebenarnya anak dalam masa 3, 4 tahun, 5 tahun preschool ni, mereka kena bermain. Mereka bukan belajar, mereka kena bermain. Tetapi belajar melalui bermain. Inilah yang kita nak create something yang supaya ibu bapa faham, sebab adversity childhood experience masa kecil sangat-sangat penting dalam menentukan siapa dia apabila dia besar nanti. Emerging role of epigenetic mechanism in enduring effect in early life stress and experience on learning and memory. Anak-anak yang mendapat stres di peringkat awal, darjah 1, darjah 2 dah kena stres, dah pandai membaca, dah kena marah, kena pressure oleh mak ayah. Ini memberi kesan kepada anak dari segi learning and memory. Sesuatu environment yang negatif, suasana yang negatif yang berlaku dalam kehidupan anak ini akan memberi satu tindak balas atau konsekuen, satu kesan yang akan affect dia punya behavior dan juga learning. Jadi untuk anak yang develop dari segi dari kecil sampai ke besar ni, umur berapa yang sangat-sangat penting. Sebenarnya less than 6 years old, otak berkembang dengan cepat. Inilah masa yang anak-anak ini perlu experience sesuatu, dia kena banyak experience dalam umur tersebut untuk membentuk, untuk kembangkan otaknya. Dia panggil brain plasticity, supaya neuron yang ada dalam brain tu, sel-sel yang ada dalam brain tu boleh distimulate melalui experience dalam bermain di rumah dan juga di sekolah. Dan waktu yang sangat-sangat penting untuk ibu bapa membentuk anak adalah the first 10 years sebelum anak itu mula belajar berfikir dengan sendiri
Dah mula dah masuk umur 7, 8, 9, dah pergi ke 10, anak tu dah mula untuk berfikir menggunakan apa saja input yang mereka dapat, ilmu yang mereka dapat di peringkat awal, untuk mereka gunakan mereka dah masuk 10 tahun. Apa yang mereka dengar daripada mak ayah, apa yang mereka lihat daripada keluarga, apa yang mereka belajar daripada kawan-kawan, apa yang mereka belajar dalam suasana, mereka mula guna untuk membuat sesuatu keputusan dalam diri mereka. Bermula daripada umur 10 tahun, ibu bapa dah kena bantu mereka untuk belajar buat keputusan yang betul. Sebab itulah the prime time untuk kita nak address, nak mengetahui potensi anak dan kita nak tahu tentang kelemahan ataupun potential challenges yang anak itu akan hadapi ialah kurang daripada 10 tahun. Bila kita nak buat DNA profiling, kita nak buat fingerprint profiling untuk anak-anak, dinasihatkan sayugia ataupun sangat-sangat sesuai kita buat di umur di peringkat awal. Sebab DNA profiling kita dah boleh buat di peringkat umur 2 bulan lagi. Dan fingerprint profiling kita boleh mula di peringkat setahun setengah. Okey? Jadi apa yang berlaku di dalam kandungan? Apa beza antara genes dan fingerprint? Apabila kita lakukan DNA profiling, bila kita ambil buccal swab, kita hantar ke Singapura, kita akan dapat report. Nanti saya akan share report on DNA profiling. DNA profiling ni adalah blueprint seseorang anak tu berdasarkan apa yang ada daripada ayah dan mak akan pergi ke anak. So blueprint ni adalah macam pelan rumah. Pelan rumah ni dia tak akan berubah. Bila arkitek tu dah sign, dia duduk macam tu. Yang akan berubahnya rumah apabila arkitek tu baca pelan. Arkitek nak bina rumah. Arkitek perlu raw material. Arkitek perlu pekerja-pekerja yang mahal. Arkitek perlu resources yang ada. Bermacam-macam resources yang ada. Perlu pekerja mahal dan juga perlu pekerja-pekerja buruh kasar. Semua ni diperlukan untuk arkitek ni untuk membina rumah ataupun satu masterpiece berdasarkan kepada blueprint. Tetapi apabila seseorang kontraktor tu yang bertugas untuk membina rumah tu tak mendapat supply yang bagus ataupun daripada dapat pasir sungai dihantar pasir laut ataupun daripada besi yang kasar hantar besi yang halus, tak cukup resources, apa akan jadi pada rumah? Rumah ni tak tahan lama. Rumah ni akan cepat runtuh. Rumah ni akan stabil. Begitu juga anak dalam kandungan. Anak dalam kandungan ni dibesarkan daripada satu sel, dikembangkan 2, 4, 16, lepas tu 32. Jadilah seorang anak dalam kandungan. Dalam perjalanan pembentukan ni, otak terbina. Okey, daripada sumber sel yang sama dipanggil ectoderm. Daripada ectoderm ni kan jadilah terbentuk otak dan juga fingerprint. Daripada ectoderm ni lah ada genes yang sama yang akan yang bertindak untuk membentuk daripada selaput kulit yang dipanggil ectoderm ni terbentuk menjadi otak dan saraf dalam badan anak tu. Dan juga ada jin yang sama juga bertindak untuk stimulate supaya kulit ni terus menjadi lebih matching, termasuklah fingerprint. Sebab tu dalam masuk 10 hingga 24 minggu, fingerprint ni akan terbentuk di dalam kandungan. Bukan saja fingerprint ni dipengaruhi oleh genetik, tetapi fingerprint ni juga dipengaruhi oleh suasana dalam kandungan pada ketika itu. Pemakanan, pendedahan, stres ke tak stres, berlaku infection macam rubella ke, ataupun berlaku sesuatu kecederaan kepada kemalangan kepada ibu ke, berlaku sesuatu gangguan dalam kandungan ni dalam bentuk sama ada toxic metal ke, dalam bentuk physical trauma ke, bila mengganggu pembentukan otak,
fingerprint juga dalam masa proses pembentukan yang sama tu, fingerprint juga boleh terkesan. Sebab itu dalam latest tadi mereka mendapati yang fingerprint yang asymmetry, yang sama antara kanan dengan kiri, boleh disebabkan oleh prematernal stress yang berlaku dalam kandungan, dan ini boleh menjadi biomarker untuk seseorang tu dikenal pasti sebagai seseorang yang boleh mendapat penyakit mental kemudian hari. Jadi ini di antara kajian-kajian yang terbaru yang menggunakan fingerprint sebagai biomarker untuk melihat sama ada seseorang tu boleh mendapat penyakit mental di dekat kuasa. Sebabkan oleh prematernal stress, masa ibu tu mengalami stres ataupun mengalami apa saja trauma semasa ibu tu mengandung. Alright. So jadi uh, untuk saya ada terlepas slide. Oh, saya ada terlepas slide. Tak apa. Nanti saya tunjuk balik. Okay. Alright. Jadi apa dia fingerprint profiling ataupun kita panggil dermatoglyphic? Dermato adalah kulit, derma, glyph ini adalah carving, ukiran pada kulit. Ini bahasa Greek. Jadi digunakan dermatoglyphic. Jadi dermatoglyphic ini dah lebih dari apa yang saya baca sebenarnya dah lebih 300 tahun. Teknologi dermatoglyphic ini dikaji. Bukan palmistry ya. Ini adalah sains yang mengkaji tentang fingerprint, termasuklah di peringkat awal oleh uh, uh, Sir Francis Galton. Dialah yang pertama yang introduce fingerprint untuk check seseorang individu itu. Okey. Jadi itulah yang bermulanya fingerprint. Jadi yang introduce dipanggil father of dermatoglyphy adalah Dr. Harold Cummins, a medical doctor, bersama dengan Charles Midlow, dan mereka buat research dalam fingerprint, dan fingerprint ini dah digunakan dah ratus tahun dalam forensik, dalam genetik, antropologi, medicine, psikologi, dan juga dalam pendidikan. Dan sekarang ni dermatoglyphic digunakan untuk research berkaitan dengan intelligent personality dan juga human development dan behavior. Jadi di peringkat dah saya hanya pilih beberapa nama-nama yang terkemuka yang terlibat dalam fingerprint profile dengan fingerprint ni. Dan fingerprint analysis ini adalah pertama Sir Francis Galton. Dia adalah sepupu Charles Darwin. Dia fokus kepada fingerprint, dan Dr. Harold Cummins dipanggil sebagai father dermatoglyphic, dan mereka yang terlibat dalam mengkaji tangan kanak-kanak, yang membuat analisa tangan kanak-kanak yang berkaitan dengan personality, psikologi dan development, iaitu Dr. Julius Spear, dan yang kaji tentang kaitan antara fingerprint dengan medical disorder adalah Dr. Shulman dengan Alters tahun 1976. Dan seterusnya ada ramai lagi orang yang mengkaji macam Roger W. Sperry, lepas tu Dr. Cheng Yimou, Harvard University, yang mengkaji yang kait dermatoglyphic dengan multiple intelligence, dan juga Dr. Sarah Holt atau Dr. Holt yang mengumpulkan paper yang berkaitan dengan research dalam fingerprint ni, dan bukukan research tersebut dan menjadi rujukan kepada mereka yang ingin mengkaji tentang fingerprint. Okey.
Jadi dari segi penggunaan ni seperti mana yang saya beritahu tadi, dermatoglyphic fingerprint ni dah digunakan dalam forensik, genetik, dentistry. Banyak juga kajian yang dilakukan di dentistry ni untuk kait antara fingerprint dengan malocclusion, fingerprint dengan dental caries, fingerprint dengan certain problem dalam dentistry. Dan in term of psychology, banyak juga kajian dilakukan dan really on the intelligence. Dan kita lihat dari segi sports juga, kajian-kajian untuk mengenal pasti talent dalam sports juga telah menjadi satu cara yang simple, non-invasive dan senang dilakukan. Alright. Okay. Setakat ni ada soalan tak? Sebelum kita pergi kepada next chapter. Ada nak tanya soalan, sama ada tanya direct ataupun boleh tulis dalam chat lah. Okey. Jadi apakah benefit fingerprint? Bukan saja untuk anak-anak, sebenarnya untuk dewasa pun sangat perlu untuk kita mengetahui kita punya karakter, kita punya personality, sama ada apa yang kita lakukan ni sekarang ni inline ke dengan kita punya inborn karakter kita. Very very interesting apabila saya buat my own fingerprint profiling, it's almost 100% telling this is me. Dan ramai juga lah yang kita demikian. Nanti kita akan share experience. Alright. Jadi untuk children, kita boleh discover inborn talent dan natural character, strength, challenges supaya ibu bapa boleh memahami anak di peringkat awal dan boleh assess di peringkat awal. Kalau kita buat umur setahun setengah, maknanya kita dah boleh assess dia punya karakter tu, dan kita build dari peringkat awal kerana kita tahu ini strength dia, dan kita boleh recondition dia punya personality. Kalau ada personality yang agak tidak sesuai, kita boleh positifkan daripada kita biarkan dia terbentuk dalam bentuk negatif. For example, macam aggressiveness, kita boleh bentuk dia. Okay, identify early enhancement for an intervention program, discover personal development approach yang sesuai untuk anak-anak itu, and then identify innate abilities with suitable learning techniques, cara macam mana anak ni dia belajar, learning style dia macam mana. And then macam mana kita nak improve relationship with parents, sampai bila parents tahu tentang kekuatan dan kelemahan anak ni, parents akan cuba nurture in line dengan dia punya inborn character ataupun inborn potential. Bukan nurture against dia punya nature. Ini isu antara nurturing above the nature ataupun nurturing against the nature. Nature ni adalah genes. Dia dilahirkan dalam keadaan seperti dia punya blueprint, tapi macam mana parents to nurture, whether parents nurture against ataupun nurture over and above dia punya strength ataupun the nature. Crucial period is less than 10 years old kalau kita nak buat sesuatu perubahan di peringkat awal, kerana peringkat itu otak masih berkembang dan anak-anak ni dia boleh belajar dengan cepat, dia boleh adapt dengan cepat. Bila dah lebih pada umur 10 tahun, dia dah mula belajar berfikir dengan sendiri. Jadi maknanya kita akan ambil masa panjang sikit untuk kita nak membuat sesuatu tindakan ataupun improvement untuk anak tersebut. Untuk student, student boleh tahu apakah dia punya suitable areas yang dia nak fokus on personalized learning, talent for development, potential career development berdasarkan kekuatan mereka, dan untuk mereka tahu apakah kekuatan pembelajaran mereka, sama ada melalui pendengaran, melalui penglihatan ataupun melalui membuat. Jadi mereka boleh cepat lagi belajar, dan ada research yang melihat bila anak itu
menggunakan kaedah, dia panggil kaedah learning style yang bersesuaian dengan diri mereka, mereka akan belajar dengan cepat. Dan identify the best fit one desires career path dan juga multi intelligent assessment. Untuk professionals macam kita nak tahu kita punya natural character and strength, terutama apabila kita ada pasangan, kita ada staff, kita boleh mengenal satu sama lain, kekuatan masing-masing, kelemahan masing-masing, dan macam mana kita nak handle mereka dengan baik. Jika seseorang itu dia nak develop dia punya personal development, dia boleh tahu dia punya potensi, macam mana seseorang tu dia punya learning style. Kadang-kadang kita dah rasa aku lebih suka aku tulis ataupun aku lebih suka draw bila dengar lecture dekat college, kita lebih suka draw. Semua tu datang daripada kita punya dalaman, potensi dalaman yang drive kita. Sebenarnya itulah cara kita belajar. Bila kita buat fingerprint profile, kita lihat, oh patutlah aku macam ni dulu. Sebenarnya inilah kekuatan aku. So kita validate sebenarnya apa yang kita buat tu in line dengan kita punya potentials. Need for future role, for example, orang yang nak kembangkan dia punya career, which are the route yang dia nak pilih. Kadang-kadang dia tak boleh nak decide. Sekarang ni aku kerja untuk aku makan gaji, kerja sebagai employee, but I would like to do something yang I passion. Kadang-kadang yang passion tu, sama ada passion tu dipengaruhi oleh kekuatan dalaman, intrinsic motivation, ataupun dengan kita dengar kawan-kawan, kita tengok kawan-kawan hebat di kerja dia, kita nak ikut dia. Sebenarnya kita kena ikut apa yang dalam diri kita, supaya apa yang kita buat tu berdasarkan kepada kita punya own inborn potentials. Alright. Dan untuk strengthen interpersonal communication and interacting skill, because kita akan tahu di mana area yang kita boleh develop. Untuk human resource, iaitu untuk company yang kita boleh offer kepada staff, human resource biasanya kalau adakan interview, for example, ada yang buat MBTI, ada yang buat DISC, untuk tahu personality seseorang staff itu, ataupun nak tahu karakter staff itu, mereka suruh staff isi questionnaire. Tetapi masalah dengan questionnaire ni, walaupun the questionnaire being validated, tetapi questionnaire ni dia boleh bias, sebab orang yang mengisi questionnaire tu akan fikirkan whether who I am now or what I want to be. Dia boleh pilih apa yang dia nak. Kalau dia cerita tentang who I am now, dia akan assess diri dia. Tapi who I want to be, dia akan bagi assessment position yang dia nak ambil dalam company. Kadang-kadang orang yang review tu, oh dia bagus ni, dia sesuai dengan position tu. Sebenarnya dia accept, dia jawab questionnaire tu berdasarkan what I want to be. So supaya senang dipilih untuk masuk. Ini untuk orang yang tak ikhlas dalam isi assessment tu, itulah dia punya impact. Tapi fingerprint will not change. Alright. So akan kekal sampai mati. Alright, so jadi untuk career development, job competency, right learning techniques, internal communication and consolidation by human resource, itu untuk human resource nak buat filtering, boleh juga guna fingerprint profiling untuk melihat potential leaders yang mereka nak develop. Okay, jadi apa yang ada dalam fingerprint profiling ni? Okay, fingerprint profiling ni sebenarnya berdasarkan kepada big data analytics, berdasarkan kepada kalau ikut daripada kita punya teknologi partner, data yang lebih daripada 1 million data yang dirujuk untuk mengeluarkan reports. Mana any data yang kita ambil daripada fingerprint, 10 fingerprint ni, kita hantar masuk dalam server, dan berdasarkan fingerprint yang ada, yang jadi yang dalam server tu, mereka keluarkan report. Jadi lebih banyak reference data, lebih banyaklah lebih accurate lah kita akan dapat report tu.
Jadi uh, kita boleh tahu tentang karakter, talent, EQ, IQ, CQ dan juga learning technique. Nanti saya akan tunjukkan dia punya report. Okey. Jadi ini yang ada dalam report yang kita akan keluarkan. Pertama berkaitan dengan kita punya brain load function, di manakah kekuatan kita based on each and every load function. Kita akan lihat dan itu dikaitkan dengan fingerprint, dan kita boleh melihat inborn intelligent potential seseorang itu. Dan kita boleh lihat sama ada seseorang itu kecenderungan dia kepada abstract thinking ataupun analytical thinking. Sometimes orang yang ada kecenderungan yang berat sebelah. Jadi dia ada sedikit masalah dari segi untuk nak 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 melakukan untuk belajar sesuatu yang very very technical atau analytical berbanding dengan sesuatu yang abstrak. Tetapi kalau misalnya macam kes ni, dia perbezaan lebih daripada 7 persen, biasanya dia adalah balance brain. Okay. Dan kita melihat multiple quotient, kita melihat EQ, IQ, AQ dan CQ. AQ ni adalah dia punya resilience level, adversity quotient, kekuatan seseorang anak itu menghadapi pressure ataupun stres dalam hidup dia, atau adversity. Yang EQ, IQ ni biasa semua dah dengar lah. Dan juga creativity quotient, creativity seseorang itu. Dan kita juga melihat acquiring method, macam mana seseorang itu mendapat knowledge mereka, sama ada mereka mencari sendiri tanpa orang lain ajar, mereka sendiri self demanding, mereka inspire untuk cari sendiri ilmu tu, ataupun seseorang itu dia belajar daripada orang lain, dia tiru daripada orang lain. Anak-anak yang kecil biasa dia melihat, dia mendengar dan dia tiru ibu bapa dia. Contohnya anak yang ni 90% dia efektif, bermakna dia meniru apa saja yang dia tengok, dia dengar, dia akan tiru. 10% je dia akan ada drive, dia nak buat sesuatu keputusan untuk diri dia berdasarkan apa yang dia nak. Kebanyakannya dia akan tiru apa yang dia lihat di keliling dia. Dia akan belajar dan dia akan buat. Jadi ini yang kita lihat. Sebenarnya yang ni yang cucu saya punya. Kita boleh lihat daripada umur yang setahun 4 bulan tu, apa yang orang tua cakap dia ikut. Jadi percakapan dia macam percakapan orang tua. Apa yang mak ayah buat, yang nenek dia buat, dia ikut. So sesuatu yang penting kita rasa ibu anak dia mempunyai dia yang buat untuk anak macam ni keluar bergaul dengan suasana, dia boleh ikut yang negatif dan dia boleh ikut juga yang positif. Jadi sebagai parent yang mengetahui kekuatan anak ni dalam efektif, parent kena betul-betul jaga supaya anak ni tidak mengikut apa-apa yang negatif di luar sana. Sebab itulah parent kena tahu tentang kekuatan anak ni. Reverse thinker adalah orang yang fikir lain daripada orang lain. Biasanya dia tak suka traditional work, traditional style, dia nak suka sesuatu yang baru. Ini biasanya anak-anak yang macam ni think out of the box. Kadang-kadang bergaduh dengan mak, dengan ayah kerana mereka tak nak ikut cara mak, cara ayah, because dalam diri dia dah ada reverse thinking. Jadi mak ayah kena faham, dia bukan sebenarnya dia melawan, tetapi it is part of him or her yang ingin membuat sesuatu yang baru, ingin mencuba benda-benda yang baru. So biasanya anak macam ni very creative, milestone setter, dia akan inovatif. Bila tak dibagi peluang, maka mereka tidak menunjukkan kekuatan mereka. Mereka kena dipupuk dengan lebih positif supaya mengeluarkan dia punya cara reverse thinking ni, supaya dia menjadi orang yang hebat, yang genius in future. Orang-orang macam ni lah yang akan jadi innovator. Orang-orang macam ni lah akan very creative. Sebab cara dia berfikir tak sama macam kita fikir. So jadi biasanya
mak ayah akan kata, oh anak macam ni tak nak dengar cakap mak ayah. So kita ada kes yang macam tu. Reflektif ialah anak yang seseorang tu yang belajar, dia kena ada orang ajar, dia kena ada orang tegur dia, kena ada orang coach, kena ada orang ingatkan dia. Kadang-kadang mak ayah ni dia seorang anak ni dia rasa tak sama dengan anak-anak yang lain. Kenapa engkau ni tak sama dengan abang kau, kakak engkau? Engkau ni suruh apa-apa engkau lambat. Engkau apa ni tak macam orang lain. Sebenarnya anak yang macam ni kena ajar step by step. Kena kena tunjuk dekat dia baru dia boleh buat. Okay? Alright. Tetapi potensi dia sangat-sangat besar. Bila bila kita buat baru kita tahulah. And then in term of character, kita nak tahu seseorang itu, personality atau behavior. Sama ada seorang tu eagle ke, peacock ke, owl ke, dove. Jadi dominant, yang owl, eagle ni dominant, yang peacock ni influential, yang owl ni compliance, yang dove ni steady. Jadi semua karakter-karakter ni ada dalam seseorang itu, sama ada primary or secondary. Bila kita buat baru kita tahu. Bila saya buat untuk diri saya eagle dengan owl. Primary eagle, secondary owl. Baru saya tahu, oh sebenarnya patutlah aku macam ni. Memang kadang-kadang bold, kadang-kadang agresif, inflexible. Rupa-rupanya aku eagle. Baru bila buat tu baru tahu. Alright? Okay, cara learning style kita. Sama ada kita lebih visual, auditory ataupun kinesthetic. Anak-anak yang ada isu dekat sekolah, anak-anak yang kinestetik, biasanya mereka tak boleh duduk diam. Mereka nak kena gerakkan badan mereka. Anak-anak macam ni bila ada di sekolah biasa, sekolah-sekolah akademik sekarang, dianggap sebagai kanak-kanak nakal yang kacau orang dekat belakang. Dan kanak-kanak ni biasanya dia lambat dalam segi akademik. Dan oleh kerana dia terlalu aktif dekat belakang, dia tak boleh duduk diam, dia tak boleh stay still. Anak-anak di baru jumpa doktor terus dia kata ADHD. Anak-anak yang memang tak boleh duduk diam. Apa ni? Attention deficit hyperactive disorder. Sebenarnya anak-anak macam ni mereka bijak. Cuma kita mengenal di peringkat awal, kita tak dedahkan mereka dalam cara yang betul. Mereka ni dianggap menyusahkan, mengganggu orang lain. Mereka ni tak boleh fokus. Sebenarnya ada anak yang mana mereka tak fokus pun, tapi kalau periksa dapat nombor 1. Jadi apa cikgu nak buat? Cikgu nak nombor 1 ke cikgu nak anak ni duduk diam? Jadi oleh kerana cara pembelajaran sekarang ni kena ikut cara yang standard. Dia tak boleh ada terkeluar daripada orang kata standard tu. Mereka, anak yang keluar daripada standard tu dianggap anak yang abnormal. Sebenarnya anak tu bukan anak yang abnormal. Anak yang special, anak yang genius. Tetapi ibu bapa kadang-kadang, cikgu-cikgu kadang-kadang mengenali di peringkat awal, sebab dari awal kita just follow whatever cikgu kata. Kadang-kadang bawa jumpa doktor kata, oh ini ADHD. Dan kita ikutlah ADHD. Oh patutlah dia macam ni sebab dia ada problem, dia ada penyakit. Sebenarnya itu adalah kehebatan mereka. Alright. Dan kita akan assess juga multiple intelligence. Ada 8 multiple intelligence, sama ada seorang itu intrapersonal, interpersonal, body kinesthetic, musical, rhythmic, naturalistic, naturalist, visual, spatial, logical, maths dan verbal linguistic. Saya ada satu budak umur 13 tahun, ayah dia finance manager. Dia ada masalah dengan anak dia, pergi jumpa doktor buat fingerprint, I review the case, dan father dia pressure untuk dapat best nombor 1 dalam matematik, because father dia financial manager. Bila buat multiple intelligence, the worst score, kalau tak silap 8 ke 5 dia berbanding dengan lain-lain punya intelligence, the worst is logical maths. She hate maths. Sebab tu ayah dia kata, she hate maths. Dia kata, you dah nampak result lah, don't waste your time. Because she will not she will not be able to follow what you want her to be. Most probably dia dapat genes daripada your wife rather than genes daripada you.
best in mathematics. So jadi dalam keadaan macam tu, father dia kata, kan matematik ni sangat penting dalam hidup. Saya kata bukan matematik yang belajar dekat sekolah. Matematik yang basic yang dia kena tahu untuk dia nak survive. Itulah matematik yang perlu dalam hidup. Let she focus on what she want to do. Apa yang dia nak buat sebenarnya benda yang dia minat. Benda yang in line dengan dia punya intelligence. Tetapi oleh kerana father tak dapat mengenal pasti, itu yang masalah dia. Sama juga ibu dia membuat keputusan untuk apa saja baju yang dia pakai, ibu yang buat keputusan. So she cannot express the emotion. Bila I tanya, bila you duduk di depan cermin, what do you see? Dia kata, it is not me, it's my mother. Seorang anak 13 tahun melihat dalam cermin, dia kata, it is not me, it is my mother. Macam mana dia nak regulate dia punya emotion? Sebab tu dia selalu dapat panic attack dekat rumah. One of the problem bila kita buat ni, dia very high temporal lobe function, very high, very sensitive hearing, dia punya auditory very high, dan dia boleh relate dengan emotion. Adik dia sentiasa bertepik dekat rumah dan mengganggu dia punya emotion because dia very sensitive hearing. Jadi all of this actually can explain kenapa anak tu bertindak macam tu, kerana this is dia punya specialty, tetapi go against her. Sebab tu dia dapat panic attack dekat rumah. Dia bukan dapat panic attack dekat sekolah. Jadi bila dah buat fingerprint profiling, barulah ayah dia baru faham. And then the next day ayah dia hantar message to me, thank you very much, now I understand about her. She is very happy because I don't pressure her on mathematics anymore. So anak yang macam ni yang perlu dibantu. Dia bermasalah, tetapi kita kalau kita tak bantu dia mereka awal, kemungkinan mereka akan dapat rawatan, treatment, obat macam-macam untuk cool her down. Sebenarnya the problem tu dekat father mother. Tak faham macam mana nak handle anak, because ini bukan salah mak ayah juga. How we been trained before by our parents. Okay. So dan kita tengok dari segi apa potensi career yang seseorang tu ada berdasarkan kekuatan seseorang itu. Alright. So ini adalah sesuatu yang saya nak share dengan you all, apa potensi fingerprint. Kalau lihat di sini biomarkers for mental illness and human hand. Ini 2021. Walaupun teknologi ni dah lebih daripada 300 tahun, dia punya popularity reduce bermula daripada tahun 2000 bila terjadinya boom on actually sebelum tu lagi on DNA analysis, especially on forensic. Daripada menggunakan fingerprint, orang menggunakan DNA. So fingerprint ni kena cari fingerprint. Tapi kalau DNA, any parts of the body dah boleh proses untuk mengenal seseorang itu. Jadi fingerprint dah jadi popularity dah semakin kurang. Tapi dengan saya melihat dari segi trending sekarang ni, dia punya fingerprint punya usage pick up again because DNA boleh validate the fingerprint now. So that is the best when we use both tools. Kita guna DNA profiling for the child, kita guna fingerprint profiling for the child. We can validate child tu menggunakan dia punya blueprint. And what has changed berdasarkan kepada fingerprint. Ada fingerprint yang contradict dengan DNA. Ada fingerprint yang inline dengan DNA. Dan kita boleh kenal pasti kenapa dia jadi demikian. This is a very interesting things yang I tengah belajar sekarang ni. Bila kita sentiasa buat, kita sentiasa review reports, I learn more and more from that. Okay, so kalau kita tengok sini, dia punya conclusion, the evidence of this review suggest that all three fields, dermatoglyphic, pharmacology, digital, can indicate mental disorder to varying degree. So akan ada in future, fingerprint boleh menjadi predictor untuk mental illness. Bukan saja buat mental assessment, tetapi dengan hanya membuat fingerprint,
seseorang tu kita boleh tahu whether dia ada risiko untuk dapat mental illness in future, because the study sekarang ni dah pergi kepada deep learning AI. Bila ada AI, the analysis of fingerprint akan move very fast. Alright. So kalau kita tengok kat sini, weighted validation accuracy 60 to 70%, data from patient well established diagnosis. Dia gunakan patient yang ada diagnosis, yang dah ada penyakit, dan dia buat fingerprint untuk dia nak validate. Okay. And then fingerprint can be applied as early predictor of psychosis, especially if there is a high prevalence. Maknanya kalau ada keluarga, ada keluarga dah ada case on apa ni, mental illness, boleh buat fingerprint sebagai satu langkah berjaga-jaga supaya seseorang ni tidak mengalami traumatic event dalam hidup dia, boleh dijaga untuk prevent. Walaupun dia ada genes, walaupun dia ada potensi, tetapi dengan dijaga daripada kecil, terutamanya semasa anak tu kecil, jangan dia mengalami traumatic life dalam hidup dia semasa kecil, ataupun kita panggil adverse childhood experience. Anak-anak yang dah ada risk factor mental illness mengalami adverse childhood experience, walaupun dalam masa dia kanak-kanak, dia adolescent ataupun peringkat awal remaja, mereka akan boleh mendapat mental illness in future. Jadi sebab itulah kita nak bantu dengan mengenal pasti di peringkat awal. Alright. So what is the future perspective of fingerprint profiling? Hand biomarkers might have the potential to be integrated alongside with other mental health screening. Dan banyak lagi lah role of dermatography in diagnostic tool in syndrome and systemic disorder. Okay, dia sebagai scientific basis for the role of genetic marker in various syndromic condition dengan systemic disorder. Banyak sebenarnya research kalau kita baca lagi dan lagi, kita cari dan lagi, kita akan lihat dia punya kegunaan in future berkaitan dengan fingerprint profiling. Okay, sekarang saya nak share tentang satu case, 9-year-old girl. Dia ni tak boleh membaca. Bila tak boleh membaca, cikgu dia kata dia disleksia. Mak dia tak bawa jumpa doktor. So when she met me, dia kata, "Doktor, saya nak buat DNA profiling." So buat DNA profiling, kita lihat dia punya language quite good, dia punya working memory high. Cuma dia ada anxiety and depression, dan dia ada academic learning potensi quite good, above the population. So bila kita tengok macam ni, kita kata dia ni, budak ni ada potensi, cuma kenapa dia dyslexic? Jadi bila kita tanya sebenarnya anak ni, bila dah dekat sekolah dia dah tak boleh membaca, balik ke rumah, mother, especially father, the pressure dia untuk baca dekat rumah. Paksa dia baca dekat rumah, lepas dia baca sekejap, dia pergi main, lepas panggil balik, tanya, dia dah lupa cara nak baca. Jadi ayah dia marah. Hari-hari kena marah dekat ayah because 9 tahun dah tak pandai membaca lagi. Jadi what happen bila kita review this case, kita beritahu anak ni jangan pressure dia, guna cara yang lembut, because dia punya kekuatan sendiri. Bila kita buat fingerprint profiling, kita tunjuk dekat dia sebenarnya a slow learner. Bukan dia ni stupid, bukan dia ni bodoh, dia cuma perlu masa untuk belajar. Dia perlu dipimpin, perlu step by step, barulah dia cepat. Dia tak boleh ambil pukul rata. Anak lain boleh baca, anak ni kenapa lambat membaca? Lain anak, lain cara dia. Bila kita tahu cara macam tu, so masa kita review the report, kita beritahu dekat ayah mak dia, jangan paksa dia baca. Beli buku, bagi dekat dia, let she do her work. Kenapa kita kata macam tu? Because he is very dominant. Sebab tu dia selalu mengamuk dekat rumah. Because dia ni dominant. Okay? Dan
acquiring method dia 40% self cognitive. Bagi peluang dia untuk dia buat sendiri. Biar dia inspired, biar dia nak buat kerana dia nak buat, bukan kerana dia paksa untuk buat. After 2 weeks dia dah boleh membaca. Father mother dia sangat happy. Dia kata, "Dok, anak I dah boleh baca." By not pressuring the child. Ini bila kita cerita macam tu dekat parent, parent akan nampak sendiri apa yang anak tu ada dan parent sendiri amalkan dan mereka akan lihat apa yang berlaku dekat anak dia. Okay? Nah, ini father dia. Parents dia. Sekejap, I kuatkan sikit. Sorry, I rasa I tak share with audio. Semua boleh dengar tak? Dengar doktor. Boleh dengar. Boleh dengar? Boleh? Tak boleh. I, Tak boleh dengar. I tak share the sound. Sekejap, I share balik. Sorry about that. Untuk bagi pelajaran dia tu, yang mana kami patut bagi pelajaran yang lebih ataupun ibarat macam untuk Sekejap, silap. Sorry. Ada glitches. I silap share. macam tuition kan. Bagi penambahan tekanan pelajaran tu dekat yang dia punya kelemahan tu, dan kita yang kelebihan dia tu kita akan gunakan. Kita akan praktik lah senang. Kita akan praktikkan dia Untuk bimbing dia. Untuk bimbing dia untuk lebih better lah. Untuk yang lebih baik lah. Okey, ada banyak benda yang kita tengok daripada Result tu. Result tu macam contoh depression apa semua tu dia agak high. Kita nampak dia memang apa-apa kita sebelum ni kita ajar dia, memang kita nampak dia kalau kita ajar tu macam tekan dia sangat, dia akan tak akan jadi apa-apa. Dia dah tak boleh nak ikut dah. Contohlah, dia tak boleh nak follow. Contohlah kalau kita suruh dia baca A, B, C ataupun eja lah, senang kan, kita suruh dia eja. Bila dia tak boleh nak eja yang tu, contohnya kalau sebelum ni kita marah. Sebelum ni kita marah. Kita ingatkan dengan cara kita marah tu kita boleh ajar dia supaya dia jadi lebih ingat. Rupanya tak. Berdasarkan result DNA yang kita dapat tu, dia lebih kepada apa nama dia? Like je. Kita ajar dia memang kena lebih pada like dia, tak sebab boleh dia nak. ada apa? Anxiety. Anxiety dia tinggi. Anxiety. Imagine budak yang ada anxiety, bila kita push, makin dia tak boleh nak ikut kan, makin dia tak boleh nak hadam benda tu. Dia tak boleh ingat. Dia memang kita boleh handle lah dia sebenarnya. Baguslah result tu. Sebenarnya. Bagus. Saya memang Bagi parent yang memang dah, contohlah kebanyakan parent yang baru ada anak ni, mungkin dia tak tahu kan, zero experience nak ajar anak macam mana kan. Bagus. Better buat dia ni. better lah. Okay. Ini satu lagi case. Okay. Saya nak tanya berdasarkan kepada apa yang Humairah dengar dari awal sampai akhir, fingerprint, apa yang saya cerita berkaitan dengan fingerprint ni, berapa persen daripada awal sampai akhir ni mirip Humairah? Ada yang Humairah kata tadi dalam 89%, ada yang 100%, ada yang 100%, ada yang 80%, ada yang 90%. Cuma sekali bila dah tahu tentang report ni, berapa persen sebenarnya menggambarkan diri Humairah? Um, 98% lagi. 98%. Puan Nora, berapa persen rasa-rasa dengan pengalaman membesarkan Humairah ni daripada kecil sampai sekarang ni,
daripada report ni berapa persen yang Puan Nora rasa memang resemble, memang menunjukkan ini sebenarnya sifat-sifat Humaira? persen tu. Berapa? 80 kot. 80. 80. Noriziana, sebagai kakak yang membesar bersama dengan Humaira, rasa-rasa berapa persen you lihat Humaira ni dalam report ni? You dah boleh faham sebenarnya Humaira ni berdasarkan report ni. Berapa persen you rasa yang represent Humaira? Kalau apa yang saya faham lah doktor, daripada fingerprint dia ni, kalau ikutkan sikap peribadi dia ikut fingerprint ni 70% bagi saya. 30% tu daripada didikan kita. Ya. Okey. 70% Sebab daripada 30% tu 30% tu sebab dia anak bongsu dan kita manjakan dia sehingga tutup sikap sebenar dia bagi saya. okey. Itu kelas. Itu yang saya nak dengar. Jadi sekarang ni Ziana dah boleh kenal pasti sebenarnya ada benda potensi yang dalam diri dia tu tertutup disebabkan oleh orang keliling dia tidak memahami diri dia. Betul doktor. Jadi Sebab salah sekarang ni satu sebab Kita salah jawab. satunya macam doktor cakap tadi, dalam diri dia ni dia ada sikap leadership, betul tak? Dia ada satu sikap yang dia akan buat keputusan dia sendiri. Tapi sekarang ni bila saya bercakap dengan dia, dia memberontak disebabkan benda simple je doktor. Contohnya dia nak beli baju, tapi kita beli baju untuk dia. So kita tak dia tak ada keputusan untuk buat decision untuk baju apa yang dia nak pakai, tak, kita yang beli untuk dia. Nah, itu benda yang simple. Itu sebenarnya tak boleh dibuat. Betul doktor. Kena bagi peluang dia untuk buat decision. Sekarang ni dah memahami apa yang dia nak pakai, sebab itu 10% daripada dia 10% daripada diri dia nak buat sesuatu untuk diri dia. Dan bila kita tak benar, dia akan memberontak. Betul. Saya setuju. Jadi sangat-sangat bagus Ziana boleh keluarkan perkara ni. Lepas pada ni, benda yang tidak, dia nak buat sesuatu yang buat sesuatu untuk diri dia yang tidak melanggar perintah Allah, yang tidak berlawanan dengan sunnah, yang tidak mendatangkan ham untuk dia, benarkan dia buat keputusan. Betul doktor. Sebab saya tengok satu contoh lah doktor. Saya bawa dia pergi shopping mall. Okey. Saya suruh dia pilih barang yang dia nak. So pilihan dia tu tak sama dengan apa yang dipakai. Jadi maksudnya bertentangan dengan apa yang kita beli untuk dia. Betul lah. Cuma jangan beli benda yang mendedahkan aurat je lah. Itu maksud saya. Tak ada. Tak ada. Macam dia nak kasut kan. Dia nak jenis kasut sport macam ni. Tapi kita beli yang budak punya. Tapi rupanya dia ni dah matang. Betul. So you pada saya sport on. Ziana, you sport sekarang ni. Do you know that you have your own strength without realizing it? After we have gone through the report ni, you dah realize sebenarnya you ada kekuatan-kekuatan lain yang you tak ambil kesempatan. Ada tak?
berapa peratus daripada report ni sebenarnya membantu you untuk mengenali diri you sendiri, mengenali kekuatan diri sendiri untuk move forward supaya you become better as a person. Rasa-rasa berapa peratus fingerprint report ni boleh membantu you untuk plan something for yourself in future? 98%. 98%. Okay. Apa yang dicakapkan oleh kakak tadi, you were not given an opportunity to make your own decision for yourself. Is it very important for you or not? Very important. You nak buat keputusan sendiri kan for your own benefit. Betul tak? You nak pakai apa dia, you nak makan apa dia, you nak suka nak buat apa, you want to make your own decision. Is it important? Very important? Very, very, very important. Very, very important. Sekarang ni okey, alhamdulillah kita dah go through report ni daripada awal sampai akhir. Puan Nora rasa macam mana fingerprint ni boleh membantu Puan Nora? Ada benefit tak daripada fingerprint ni setakat ni? Memang adalah Ada. kekurangan diri saya pun dalam membantu dalam dalam saya ajar dia pun bolehlah, mana-mana saya boleh nampak lah benda-benda kelemahan diri saya tu. Jadi dengan mengetahui report daripada fingerprint ni, rasa-rasa berapa peratus dapat membantu Puan Nora untuk membimbing Humaira lepas pada ni supaya dia boleh berjaya dalam hidup dia? Mungkin tak sama, dalam 90 kot. Mungkin lah. Dalam 90% boleh bantu. Mungkin lah saya rasa memahami dia. bantu. Ya, cuba mungkin saya pun ambil masa lah juga. Sebab pasal 12 tahun dah saya mana saya tidak memahami sepenuhnya lah. Jadi keputusan macam katalah macam Iziana bagi tahu untuk beli pakaian pun mana saya yang beli. Mana saya beli pakai. Itulah. Ya. Jadi saya pun Biasa mak ayah gitulah, termasuk saya juga dulu kita pakai beli jadi untuk anak kita kan. Kita beli rasa kita tu sesuai dengan kita lah, naluri kita kan. Jadi mistake saya rasa. Okay. Alright, so actually she has a emotional problem in emotional regulation dan dia self harm. She was referred by a psychiatrist. Psychiatrist trained to become a practitioner. Cuma psychiatrist tu belum train menjadi consultant lagi untuk review the reports. So jadi I still review the reports. So by reviewing the reports, I can learn from the parents, I can learn from the patient on how to relate the reports dengan keadaan patient yang ada. Because this is one of the issue bila kita deal dengan parents, sometimes parents yang very demanding. Dia kata, ini anak I tak sama lah dengan your report. So I tak address pada masa tu. I will review dulu the whole reports. Tanya dia peringkat. Okay, yang ni you rasa berapa persen resemble? Yang ni berapa persen resemble? Dan baru kita kena pasti yang mana very low percentage tu. Dan kita revisit balik, kita tengok what actually happening yang menyebabkan dia kata tak sama dengan. Because when anak tu dia surprise daripada kecil, dia tak akan menunjukkan dia character of the child tu bila dia dah besar. Sebab itu kita kena bagi faham dekat mak ayah
actually sebab dia tak mengenal dari awal, dia akan bentuk anak mengikut apa yang dia kehendak, bukan apa yang anak tu perlukan. So this is very very important thing that I learn when I review report. Banyak. Okay, alhamdulillah kita dah go through. Saya punya, saya Okay. katalah, saya punya, Okay. saya So punya, this saya katalah macam itu saya tak. Saya punya, this saya is katalah macam itu saya tak. this is the client's view on the fingerprint profiling. Dr. Zila is the psychiatrist dekat USM. So she has been doing a fingerprint for her cases, dan setakat ni dah banyak case lah. Dan alhamdulillah kalau ikut pada Dr. Zila, dia banyak membantu doktor sendiri untuk memahami tentang pesakit-pesakit dia. Is very easy for her to handle now because she use fingerprint Saya profiling. punya, saya katalah macam itu saya tak faham kan. So, saya kata 99%. So, bila Yusra kata ada yang pasal apa tadi Yusra, yang persistency tu kan. So that conclude lah. Saya rasa memang 100% is me lah. Lebih mengenali diri sendiri. 75% jugalah. 85, 90 macam tu lah. He loves the music, and he's like a very dominant, right? The character I can see in him. I think around 70 to 80%. Based on report tu, saya boleh cakap memang 100% report tu memang represent myself lah. Ada yang banyaklah betul kalau macam dari segi literature ke bahasa, saya memang prone untuk benda-benda macam tu. Daripada sekolah pun saya memang join debat, public speaking. Cumanya kalau macam logical math thinking tu pun saya rasa saya okey-okey je. Tapi dekat saya punya result tu macam dah sikit lah. But secara general dan keseluruhannya saya rasa kenalah dengan saya punya personality sekarang. Dan apa yang saya minat tu inline dengan saya punya born intelligent ni. Saya first terima kasih sebab bagi penerangan detail pasal kita orang punya test fingerprint. Saya rasa mostly pun tepat dengan apa yang saya dengan diri saya, dan banyak saya kena improve in lagi-lagi dari segi management. Actually saya banyak kena belajar sebab tu saya tak ada passion macam yang doktor mention tadi lah. Jadi banyak benda saya belajar, dan into opportunity awal tu memang saya seorang yang takut untuk ambil risiko. Jadi saya kena belajar lagi macam mana nak menjadi seorang yang berani untuk ambil risiko dan buat keputusan. Lebih confident sikit lah dalam bidang yang saya buat ni, sebab report saya tu menunjukkan saya memang inline dengan apa yang saya buat. So saya rasa macam saya akan lebih bersemangat lagi lah untuk belajar dan untuk asah lagi skill-skill yang sepatutnya saya asah. Banyak belajar in terms of personality, dan kebanyakan personality tu memang inline lah dengan saya punya karakter juga. And then saya head ketua untuk special needs, jadi saya ada masuk juga untuk bahagian management tu lah, untuk manage staff di bawah saya. So maksudnya dia macam inline lah dengan benda tu. So maksudnya saya berada di tempat yang betul lah sekarang. Saya katalah macam itu. Jadi semasa kita pergi JB, kita buat fingerprint dengan DNA profiling untuk child for special needs. Ada 4 orang parents buat untuk anak mereka. And then kita buat training di Terengganu. Lepas tu kita buat training di Kota Baru. Dan kita pergi juga USM. Kita plan untuk buat research on validation DNA and fingerprint profiling dengan Prof. Zifalil. Kita belum revisit lagi. So and these are the program training dan juga kita punya brochure lah. This is of our client. Dan kita kadang-kadang kita bagi talk on the doctor's role in predicting chronic illness and identifying child involved potential. Kita bagi talk untuk parents. Dan insya-Allah 24-25 ni kita akan buat training for practitioner. Dan kita sambung terus sebab oleh kerana ada permintaan untuk jadi consultant.
kita sambung terus 26-27 supaya ada orang yang datang daripada jauh, mereka boleh datang terus jadi practitioner dan terus belajar practitioner, jadi consultant, belajar tentang consultant tapi belum pas lagi, you kena review the report and then we will apa ni kita akan dengar lah macam mana you review the client's report, including your own reports, you kena review. Then bila kita puas hati barulah kita akan appoint you sebagai kita punya consultant, because berdasarkan based on my experience, to become a consultant, kita tak boleh bagi pada staff kita. Staff boleh jadi practitioner untuk ambil fingerprint profiling, tetapi untuk menjadi consultant, for us to understand the report and read all the research paper berkaitan dengan fingerprint profiling so that we are well versed with it, dan juga it has to be someone who has a medical background ataupun someone yang train sebagai consultant, sebagai orang yang betul-betul boleh membantu ibu bapa dengan anak untuk improve themselves lah. So not all not all practitioner will become a consultant, because this is something yang kita nak jaga supaya the quality of the advice given to the parents is the best quality lah. Alright. So I rasa setakat tu sajalah kita yang I boleh share with you all. If you have if you're interested to be, sebab ada yang malam ni want to attend the session malam ni to decide whether you want to attend the training on the 24th, 25th ataupun 26th, 27th. So you can immediately scan the QR code here, register yourself. Yang mana yang belum register, register yourself, and then my staff will communicate with you for the payment. Kita bukan link dengan payment lagi, kita link dengan your registration, so that you express your interest. Okay. So jadi siapa yang berminat untuk attend this training, you please register yourself. Kalau ada soalan pun you can just write dekat chat, or you can ask secara langsung lah. Okay.